Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih semua. Terima kasih. Kita sambung pengajian kita pada pagi ini dengan menggunakan kitab Hidayatus Sibyan fi Ma'rifatil Islami wal Iman. Muka surat 3, perenggang di atas sekali. Dan bahawasanya rukun Islam itu 5 perkara. Pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan rukun Islam. Pagi semalam kita telah berbicara tentang rukun iman. InsyaAllah hari ini kita akan membuat kupasan yang terperinci berkaitan dengan rukun Islam. Mudah-mudahan kita semua mendapat kepahaman yang sebaik-baiknya. Baik, kata dia, rukun Islam ini ada 5 perkara. Yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Mengucap 2 kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan juga aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Apa yang memerlukan kepada kita mengungkapkan perkataan aku naik saksi? Untuk menunjukkan bahawa kita sebenarnya mengiktirafkan bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah kecuali Allah Ta'ala sahaja. Jadi sebab itulah kita umat Islam ini diminta supaya memperbaharui kalimah syahadah kita pada setiap masa dan ketika. Dalam solat kita, dalam azan kita, dalam iqamah kita, kita diminta supaya mengungkap kata-kata ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir dalam solat. Kemudian ketiga, melaungkan azan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga ketika mana dilaungkan iqamah. Untuk apa dia? Untuk memastikan kita setiap umat manusia ini, terutamanya orang Islam, agar dapat memperkasakan akidah mereka kepada Allah Ta'ala. Agar kita dapat menjadikan Allah Ta'ala ini sebagai Tuhan kita. Tidak ada selain daripada Allah Ta'ala yang berhak disembah, kecuali hanya Allah Ta'ala sahaja. Dan begitu juga dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita nak menunjukkan bahawa Nabi Muhammad ini adalah utusan Allah. Nabi Muhammad ini adalah pesuruh Allah. Nabi Muhammad ini adalah model yang sebaik-baiknya untuk kita jadikan sebagai sumber rujukan, untuk kita jadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Tapi sayang sibuk kali sayang, mulut kita Kak Nomi berbuih-buih menyebut perkataan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apabila sampai kepada peringkat pelaksanaan lain yang kita buat. Ketika mana kita mengungkapkan kata-kata itu, nampak macam kita ni faham Allah Ta'ala Tuhan kita yang satu-satunya. Nabi Muhammad ini adalah Nabi kita yang memerlukan kita menjadikan dia sebagai ikutan. Tapi apabila sampai pada peringkat kita melaksanakan urusan kehidupan kita, seolah-olah kita tinggal Allah Ta'ala di sebelah, Nabi Muhammad di sebelah, maka kita akan ikut apa yang kita sukai. Ini memang tak betul. Memang tak betul sangat-sangat kainun. Inilah
perkara yang perlu kita bahaskan. Bukan saja pada pagi ini, bahkan pada hari-hari yang lain, supaya kita kena kenal dan kita kena ketahui apa sebab kita diminta supaya memperbaharui kalimah syahadah kita ini. Untuk memperkasakan Islam kita, untuk memperkasakan iman kita kepada Allah Ta'ala. Barulah Allah Ta'ala datangkan kasih sayang dia kepada kita. Baru Allah Ta'ala memberi keredaan sebaik-baiknya kepada kita. Barulah Allah Ta'ala bentuk kita dengan pembentukan yang terbaik. Barulah kita berada dalam lingkungan apa yang Allah Ta'ala sukai. Baik, yang kedua, rukun Islam yang kedua adalah mendirikan solat 5 waktu. Mengerjakan solat 5 waktu. Mengerjakan solat 5 waktu ni, Kak Zainab, ingat, barangkali ramai di kalangan kita yang sudah pun melaksanakan solat 5 waktu, alhamdulillah. Tetapi ingat, bukan solat 5 waktu seperti mana yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Jangan. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan orang yang bersolat, tapi solat mereka itu tidak betul. Kenapa? Kerana Nabi mengatakan, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah kamu seperti mana kamu tengok aku sembahyang. Maknanya apa? Makna kena belajar hafiqah. Hafiqah Zulkifli, sembahyang ni dia kena belajar. Jangan kita beralasan dulu kita belajar dekat sekolah. Tu dulu. Zaman kita kecil-kecil dulu. Boleh jadi pada waktu itu tahap pemikiran kita berada di tahap yang paling lemah. Jadi menyebabkan kita dapat menerima ilmu daripada guru kita katakanlah 20%. Sedangkan ilmu ni kena terima 100%. Jadi apabila 20%, kita mempertahankan 20 itu 20 sehingga kita dewasa sekarang, 20 ilmu tu yang kita lakukan. Besar kemungkinan banyak perkara-perkara pincang, banyak perkara-perkara salah dilakukan oleh kita. Jadi di mana dan waktu mana yang akan menimbulkan kekesalan kita? Waktu mati. Waktu kita mati, kita menyangka solat kita ni Allah Ta'ala terima. Tahu-tahu Allah Ta'ala tak terima solat kita. Jadi pada waktu itu Kak Rahmah, nak gustan balik ke dunia tak boleh, nak undur balik ke dunia tak boleh, nak memperbetulkan kesilapan tak boleh. Sebab apa? Sebab pada waktu itu kita sudah pun dimatikan oleh Allah Ta'ala. Jadi ruang untuk kita memperbetulkan Datuk Seri adalah sewaktu kita berada dalam dunia. Jadi oleh itu jangan segang silu. Jangan malu-malu. Jangan rasa lemah. Jangan rasa cemas. Jangan rasa seganglah. Jangan. Demi memperkasakan agama Allah, hendaklah semua apa yang saya perkatakan itu diketepikan. Kenapa? Kerana syaitan ini, dia mempamerkan malu-malu yang begitu kuatnya di hadapan kita sehingga kita sanggup melakukan sesuatu yang salah. Kita sanggup melakukan sesuatu yang tidak betul. Kita sanggup melakukan apa yang Allah Ta'ala tidak redai. Oleh kerana syaitan nak kita bersama-sama dengan dia di dalam neraka satu ketika nanti. Jadi oleh itu, salat hendaklah dilakukan mengikut apa yang disampaikan oleh baginda Nabi. Perlakuan solat hendaklah dilakukan dengan sebetul-betulnya. Jadi bagaimana kena belajar. Daripada bab mengambil air sembahyang lagi, kemudian daripada bab menutup auratnya lagi, daripada bacaan-bacaan yang perlu dibaca dalam solatnya lagi, dan apa-apa yang perlu laksanakan dengan tamak ninahnya, dengan dengan rukun-rukunnya, dengan sunat hayahnya, dengan sunat ab'ahnya. Hendaklah kita tahu ini semua, supaya kita dapat membezakan, oh ini rukun, oh ini sunat hayah, ini sunat ab'ah. Supaya kita dapat membezakan itu semua, untuk tidak menjadikan kita seorang yang melakukan kesalahan ketika mana kita berhadapan dengan Allah SWT di dalam solat. Dan pada waktu itu barulah Allah Ta'ala melihat solat yang kita lakukan ini dengan penglihatan yang Allah Ta'ala sukai. Baik, yang ketiga. Yang ketiganya memberi zakat. Rukun Islam yang ketiga mengeluarkan zakat. Zakat ini Kak Nomi, Kak Nurliza, barangkali bagi kita yang orang kata tak kaya sangat ni,
terlalu mudah untuk kita mengeluarkan zakat. Datuk Seri Muhammad Safi, mudah kita nak keluar zakat sebab kita tidak mempunyai sumber yang banyak. Tapi apa kata kalau kita menjadi ahli kuprak? Apa kata kalau kita menjadi seorang yang kaya? Jadi kita duit banyak, harta kita banyak lili pinggat, ada harta kita. Semua negeri ada, bukan dalam negeri, bahkan mana-mana negara ni bersepah harta kita. Maknanya kalau harta kita ni banyak kat Baridah, maka zakat dia juga banyak. Jadi bagi orang ni Kak Khadijah, agak-agak sanggup ke tidak dia nak keluar zakat dalam jumlah yang besar ni? Sanggup ke tidak? Jawapannya dia tak sanggup. Tak sanggup kalau sekiranya mereka ini tidak punya iman yang mantap, iman yang kuat, sudah tentu mereka tak sanggup. Kenapa? Nak mengeluarkan harta sebagai pemberian zakat dalam jumlah yang begitu banyak, syaitan akan mengerumuni mereka. Syaitan akan menipu daya mereka. Syaitan akan mempamerkan rugi. Kalau kamu keluar zakat ni rugi. Kamu nak dapat banyak ni alawiyah, payahnya kena khija, kena lakukan macam-macam perlakuan, kena menggunakan akal fikiran, kena menggunakan otakmu, sehinggalah kamu dapat mengumpul duit yang begitu banyak. Dengan begitu senangnya mu nak keluar duit yang begitu banyak. Tak payah. Keluar sikit sudahlah. Yang paling penting mu keluar zakat. Tengok. Syaitan ni innahu lakum aduwwum mubin. Dia merupakan musuh yang nyata bagimu. Jadi apabila sebutkan musuh, sudah tentu mereka ini tidak sekali-kali mempamerkan keindahan kepada kita. Apa yang dipamerkan kepada kita semua benda-benda yang tak comel belaka, benda-benda yang tak elok belaka. Dia kata apa? Kalau kamu keluar zakat, rugimu. Mu lambat menjadi orang kaya. Sikit lagi kamu akan akan disenaraikan sebagai orang kaya Malaysia yang kedua. Jadi apabila kamu keluar zakat, kamu akan turun kepada ranking yang ke-10. Mana daripada senarai yang kedua, orang kaya Malaysia menjadi orang kaya Malaysia yang ke-10. Munda hak mana? Munda orang senarai orang kaya yang ke-10 ataupun orang yang kedua? Oh, dia kata sudah tentulah orang yang kedua sebab nampak hebat. Maka kalau kamu nak disenaraikan, kamu dalam senarai rakyat Malaysia yang terkaya yang kedua, jangan keluar zakat banyak. Keluar sikit sudah. Jadi kalau tidak, nama kamu tidak akan disebut. Kita pun mikir, kalau tak beri dosa, kalau beri tidak tersenarai nama aku. Kita pun mikir antara dosa dengan tersenarai, namanya nak yang mana? Kita pun mikir tak apa dosa. Kalau dosa lepas tu kita tobat, Allah Ta'ala ampun. Sedap. Sedap ni Sopi. Sedap dia cakap. Kalau dosa tak apa, kita bertobat, Allah Ta'ala ampun. Ya, Allah Ta'ala ampun dosa. Tetapi syarat Allah Ta'ala mengampuni dosa itu mengikuti syarat-syarat yang tertentu. Ingat baik-baik. Dalam hadis yang kita belajar dulu, Nabi SAW mengatakan, apakah kamu terlalu bodoh menyangka bahawa Allah Ta'ala ini terlalu mudah untuk memberikan ampunan kepada kamu? Apakah kamu terlalu bodoh? Ingat baik-baik. Perkataan terlalu bodoh ni. Hari ini kita ramai kita tengok, Datuk Seri, orang kita terlalu bodoh menyangka Allah Ta'ala ni terlalu mudah untuk memberi kemaafan. Ya, betul. Allah Ta'ala mudah memberi kemaafan. Tapi kena mengikuti syarat-syarat yang Allah Ta'ala sukai. Baru Allah Ta'ala memberi kemaafan. Ingat baik-baik. Jadi kalau kita belajar, baru kita berasa, ya Allah Rabbi, payahnya Allah Ta'ala nak beri kemaafan. Ya, payah. Payah. Kalau kita dengar seimbas lalu, kita rasa seronok. Boleh masuk syurga tiap-tiap hari. Kan Zuraida ada kan? Mudahnya nak masuk syurga. Ya, mudah. Mudah nak masuk syurga. Macam kan Zuraida mikir, nak jadi kaya lah. Apabila datang taklimat ataupun datang seminar, menjadi kaya sekelip mata. Tajuk seminar. Tajuk seminar
Dia kata menjadi kaya sekelip mata. Jadi penceramah pun beritahulah. Jadi kita boleh menjadi kaya dalam tempoh yang paling cepat. Kita kena buat begini, kena buat begini, kita kena buat begini. Sedar orang yang ceramah beritahu. Sebab apa? Sebab dia bercakap. Dia bercakap Kak Nomi. Bukan dia buat. Kalau dia buat, ya Allah Rabbi, cuba tanyalah orang kaya tu. Orang kaya tu tanya Datuk Seri Syahidan tu. Berapa lama masa yang diambil untuk Datuk Seri menjadi orang kaya? Lama. Cuba tanya Datuk Seri. Adakah Datuk Seri ni tidur seperti mana orang mati tidur? Tak. Dan cuba tanya, waktu yang diambil untuk Datuk Seri berkecimpung dalam perniagaan, dalam bisnes, berapa banyak masa yang diambil? Sudah tentu ibarat kata 35 jam dalam sehari. Orang lain 24 jam, tetapi yang diambil untuk dia bekerja boleh jadi 3 jam. Yang lain digunakan masa untuk melepok, untuk bersembang, untuk pergi pasar raya, untuk pergi situ, untuk pergi sini. 30 tahun tengok. Datuk Seri kata 30 tahun. Masa yang diambil oleh Datuk Seri untuk Allah Ta'ala jadikan Datuk Seri seperti mana sekarang. Tengok rakan-rakanku. Jangan kita memandang mudah sangat. Nak jadi kaya sekelip mata sedap. Dengar ceramah. Sama juga kita dengan nak buat rumah. Nak buat rumah dalam masa sehari boleh siap. Rumah. Cuba betul-betul buat. Betul-betul buat. Nak gaul semi pun penat dah. Lepas gaul. 3 jam dah main gaul semi. Sebanyak satu kereta sorong. 3 jam. 3 jam. Mulut cakap sedap belaka. Jadi sebab itulah rakan-rakanku yang ku kasih sekalian, ingat baik-baik. Jangan terlalu kita mudah menyangka terhadap Allah Ta'ala sedangkan kita tak buat. Apa-apa yang membolehkan Allah Ta'ala redha dan sayang kepada kita. Ya, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala Maha Pengasih. Allah Ta'ala suka memberikan ampunan. Allah Ta'ala Maha Kasih kepada kita. Tapi siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala mudah memberikan ampunan. Siapa dia? Orang yang Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kalau kita yang bergolongan dengan dosa ni, sorry lah. Tuhan mana nak suka kepada kita? Waktu yang sama kita semayang, waktu yang sama kain yang kita pakai adalah kain curi. Kain yang kita pakai adalah kain daripada rasuah. Sejadah yang kita pakai hasil daripada sejadah yang kita curi. Manakala rumah yang kita diami hasil daripada rumah yang kita rasuah. Tuhan mana nak terima-mu? Dulu duduk dalam jelapan padi saja. Ya, betul. Datuk Seri dulu duduk dalam benda padi. Datuk Seri kata, dalam benda padi. Hari ni baru duduk di atas di kawasan yang begitu cantiknya. Datuk Seri ni rumah dia lokasi yang begitu indah. Bukit Bukit Setiawangsa biasanya. Di Bukit Setiawangsa tu comel kawasan itu. Alhamdulillah. Tapi dulu. Dulu kepenatan, mana kesengsaraan, kekurangan banyak dialami oleh Datuk Seri. Akhirnya berkat usaha Allah Ta'ala memberi keselesaan. Jadi Allah Ta'ala beri kedudukan kepada kita berdasarkan kepada usaha kita. Jadi begitu juga dengan kita. Apabila kita nak Allah Ta'ala redha kepada kita, kita kena banyak lakukan apa yang Allah Ta'ala sukai. Baik, rukun yang keempatnya adalah berpuasa di bulan Ramadan. Apabila sebut kata puasa di bulan Ramadan, Alhamdulillah, syukur Datuk Seri. Apabila sebut kata puasa di bulan Ramadan, kita jangan hanya semata-mata berpuasa dengan menahan diri kita daripada makan dan minum. Kak Zuraida, kadang-kadang orang ni berpuasa dengan dia tidak masukkan sesuatu ke dalam rongga dia. Tidak memasukkan air, tidak memasukkan nasi. Mana dia kata puasa dia tu? Adapun benda-benda lain, dia tidak berpuasa. Contoh, umpatan, kata-kata kepada orang, kemudian keji-kejian, kemudian apa lagi? Mata dia tidak dijaganya, mata dia lihatnya perkara yang tak sepatutnya dia lihat. Ini